kalimat yang biasa kita akan menggunakan ketika zikir, iaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau hamba tanya kepada tuan-tuan serta muslimat pada hari ini berkenaan apakah makna la ilaha illallah, ramai akan jawab tiada Tuhan melainkan Allah. Banyak yang akan jawab tiada Tuhan illa melainkan Allah. Baik, hamba jawab yang ini terjemahan, bukan huraian ataupun tafsir yang sebenar. Sedangkan tafsir yang sebenar, dia merangkumi begitu banyak lagi penjiwaan dan kerohanian dan serta kepahaman. Cuma sebelum nak menyampai kepada bagaimanakah huraian yang tersembunyi daripada kalimat la ilaha illallah, hari ini hamba nak bawa sedikit dalam satu ilmu nahwu saraf. Mudah-mudahan tuan-tuan memahami bagaimanakah benda ni boleh terjadi. Kalau tak faham boleh tanya, sebab hamba dah menggunakan 2 telefon, dan sebab hari ni pelajar ada kelas bersama Ustaz Din di luar. Jadi hamba bersorangan pada malam ni pada pagi ni dalam pejabat ni. Jadi walau bagaimanapun hamba akan cuba memahamkan kepada tuan-tuan perlahan demi perlahan agar tuan-tuan dapat bagaimanakah kepahaman menghasilkan makna yang sebenar daripada kalimah la ilaha illallah. Baik. Yang pertama sekali, dalam bahasa Arab, la ni tuan-tuan, la ni namanya la linafi jinsin. Tak faham tak apa. Sebab tu ingat hamba punya hashtag. Biar pening pernah dengar daripada pening tak pernah dengar. Baik. Dalam ilmu bahasa Arab, la ni tuan-tuan namanya la linafi jinsi. Nama dia. Apakah la linafi jinsi? La linafi jinsi ni kerjanya merafakkan isim, rafa' isim, nasab, khabar. Nasab, khabar. Kerja la ni, dia mesti menasabkan isim, merafakkan khabar. Isim ni apa? Khabar ni apa? Bagi tuan-tuan yang tak faham bahasa Arab, hamba akan bantu dalam ilmu bahasa lain. Kalau kita belajar tata bahasa Inggeris contoh, isim ni ataupun kita belajar tata bahasa Melayu, apa dia isim? Apa dia khabar? Nak mudah faham tuan-tuan, isim ni namanya subjek. Subjek. Khabar ni maknanya predikat. Predikat. Maksudnya begini. Dalam suatu struktur ayat, untuk menjadi ayat itu sempurna, mesti ada subjek, mesti ada predikat. Kalau ada subjek tapi tak ada predikat, kalam tu tak mufid, tidak memberi faedah. Kalau ada predikat tapi tak ada subjek, kalam tu juga tidak menyampaikan kepada maksud. Contoh, Ali makan. Baik. Ali subjek, betul? Makan predikat. Ali makan. Kalau kita kata Ali saja, subjek ada. Apa predikat dia? Tak faham. Kalau kita sebut predikat makan, makan apa, siapa makan pun tak faham. Sebab itu dalam satu struktur bahasa Arab ataupun apa jua dalam tata bahasa, maka kesempurnaan kalam itu perlu ada subjek, perlu ada predikat. Maka itulah yang difahamkan apa dia isim, apa dia khabar. Atau bahasa lain dipanggil mubtada' dan juga khabar kalau yang orang belajar bahasa Arab. Jadi la ni kerjanya menasabkan isim, merafakkan khabar. Terbalik. Menasabkan isim, merafakkan khabar. Jadi kalau kita dah faham kaedah ini, maka kita cuba relatekan pada la ilaha illallah. Maka la ini kerjanya menasabkan isim, merafakkan khabar. Daripada struktur ayat la ilaha illallah, cuba tuan-tuan tengok mana isim dia. Maka kita akan jawab isim dia ilaha. La ilaha. La ilaha. Baik, maka yang ni dipanggil isim. Apa dia isim? Ataupun dipanggil mubtada'.
Apa dia mubtada ataupun bahasa mudah, kita panggil dia subjek. Baik. Maka la ini menasabkan isim, menasabkan subjek. Maka hamba nak tanya tuan-tuan yang berada di rumah, mana pula predikat? Ni persoalan yang perlu kita jawab. Mana dia predikat? Adakah Allahu predikat? Bukan. Dah. Kerana Allahu ini duduk selepas illa. Maka dia tak boleh jadi predikat bagi ilaha. Dah. Sebab syarat kalau kita belajar Allah linafi jinsi, syarat isim dan khabar dia tak boleh berpisah. Dia kena berdekatan. Jadi artinya daripada struktur ayat ini telah kita melihat predikatnya tiada. Maka barulah datang illallah. Maka timbul satu persoalan. Habis itu Ustaz, kalau dah predikat tak ada, macam mana? Adakah ayat ni sempurna? Kita jawab predikat dia bukan tak ada. Predikat dia kita kena takdir. Takdir ni makna apa? Takdir. Dah? Dalam bahasa Arab, takdir bermakna kita kena bawa datang. Kita kena bawa datang predikat dia. Hamba boleh buktikan. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, banyak benda yang tak ada, tapi kita boleh bawa datang. Banyak benda yang tak ada, tapi kita boleh bawa datang. Sebagai contoh, kalau orang biasa baca Al-Quran, kalau hamba tak salah dalam surah ayat wattini wazaitun. Last sekali apa ayat dia? Alaisallahu kamil hakimin. Baik, tuan-tuan buka Al-Quran. Alaisallahu kamil hakimin. Dalam Al-Quran, ayat ni terhenti di sini sahaja. Dah? Alaisallahu kamil hakimin. Kemudian dia ada nombor. Bermakna tak ada dah ayat yang lain. Tapi kalau orang belajar Al-Quran, dia akan tahu. Selepas alaisallahu kamil hakimin, ada satu ayat yang sunat kita baca. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Syahidin. Baik. Tuan-tuan tengok. Ada tak dalam Al-Quran tulisan bala wa ana ala zalika minasyahidin? Kita jawab tulisan ni tak ada. Tapi kita kena baca. Itu bukti yang pertama. Tulisan ni tak ada. Tapi kita kena baca. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Pembacaan ini bagi mengesahkan apa yang kita tanya tadi. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala itu sebesar-besar, sebaik-baik, sehebat-hebat Tuhan yang memberi hukuman? Kan Tuhan tanya tu, alaisallah. Maka kita jawab, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ya, dan aku salah seorang yang menjadi saksi. Jadi hamba nak buktikan kepada tuan-tuan, dalam Al-Quran ayat ni tak ada. Tetapi pada sebutan ayat ni ada. Hamba repeat. Dalam Al-Quran, tulisan ini tak ada. Tetapi dalam pembacaan, ayat ini ada. Jelas? Ini di mana takdir. Baik, hamba bawa lagi contoh lain. Macam mana yang dimaksudkan ataupun yang dipahamkan dengan takdir. Supaya tuan-tuan dapat memahami rahasia dan kehebatan Al-Quran, kehebatan zikir dan sebagainya. Contoh lain. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan rasa video ni manfaat, pakat-pakat share. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kalau yang pernah mempelajari bahasa Arab, ba ni namanya harfun jar. Namanya huruf jar. Apa dia huruf jar? Huruf jar ni dipanggil kata penyambung. Dia ada 9 beradik. Min ila an ala fi ruba bi kali. Dipanggil huruf jar. Dan bila mana huruf jar, dalam ulumul Arab, huruf jar ni terbahagi dua. Pertama namanya jar asli, yang kedua jar ghairu asli. Apa dia jar asli? Jar asli ni iaitu satu huruf yang berhajat kepada makna dan berhajat kepada muta'allaq.
muta'allaq. Apa dia muta'allaq? Muta'allaq ni kata tempat gantung bagi percakapan. Kata tempat bergantung bagi percakapan. Sebagai contohlah hamba kata dengan basikal. Dengan basikal. Dengan bicycle, contoh. Tuan-tuan faham tak apa makna dengan bicycle? Apa ustaz dengan basikal? Saya datang dengan basikal. Saya datang dengan basikal. Ni dengan ni kata penyambung. Dengan ni berhajat kepada saya datang. Perkataan ni, walaupun ada ke tak ada, tetapi perkataan dengan tetap berhajat kepada dia. Contoh, dalam kolam. Tuan-tuan faham dalam kolam apa? Banyak perkara yang kita boleh kaitkan dengan dalam kolam. Maka timbul soal, ustaz, apa dalam kolam? Maka hamba jawab, ikan dalam kolam. Itu maksudnya dalam juga dipanggil kata penyambung yang berhajat kepada muta'allaq, tempat gantung cakap. Jadi artinya begini. Dah tuan-tuan jangan pening. Apa yang hamba nak buktikan, benda tu walau tak ada pada tulisan, tapi hakikatnya dia ada. Dah tuan-tuan kena faham poin dia. Apa yang hamba nak buktikan, benda tu tak ada pada tulisan, tapi hakikatnya dia ada. Begitu juga pembuktian pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum B ni diikutkan, mesti ada satu perkataan yang lain. Benda ni wajib ada. Kalau tak ada tuan-tuan, maka dia tidak akan menyempurnakan Bismillah. Sebab B ni huruf jar. Huruf jar ni kata penyambung. Sebelum dia nak sambung, mesti ada benda yang dia sambung. Dan benda ni, ada ke, tak ada ke, mesti ada. Contoh, tuan-tuan nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh dah, tuan-tuan nak makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perkataan yang hilang daripada Bismillah? Cuba tuan-tuan fikir. Apa perkataan yang tak ada daripada Bismillah? Perkataan yang hilang, asalnya ada, tetapi kita tak sebut sebab kita dah faham. Aku nak makan dengan nama Allah. Betul? Aku nak makan ni dengan nama Allah. Hamba ulang. Dah? Kita nak pakai kepiah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa word yang ada tapi tak ada? Word yang ada tapi tak ada tu, aku nak pakai kepiah. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Aku nak pakai kepiah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tapi tuan-tuan tak pernah sebutlah, ni aku nak pakai kepiah dengan nama Allah ni. Aku nak balik kampung dengan nama Allah ni. Aku nak start kereta dengan nama Allah ni. Tuan-tuan tak pernah sebut ayat ni. Tetapi tuan-tuan yakin ayat ni ada. Tuan-tuan faham ayat ini wujud. Dah? Bila mana kita nak masak? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, aku nak masak ni dengan nama Allah. Jadi artinya, pembuktian yang hamba nak bawa, ialah perkataan ni tak ada pada tulisan. Perkataan ni tiada pada tulisan. Tetapi ada pada kefahaman. Ada pada kefahaman. Jadi, daripada rahsia inilah yang kita nak huraikan berkenaan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi, kalau kita melihat seterutuk ayat La ilaha illallah, tiada Tuhan illa malaikat Allah, hurufnya La, namanya La linafi jinsi, kerjanya menasabkan isim, ha ini isim, maka mana khabarnya? Khabar dia tak ada. Bila mana tak ada, maka kena takdir. Makna takdir tadi apa? Bawa datang. Maka ulama' menghuraikan daripada khabarnya itu, maka timbullah jawaban maujudun bihaqqin. Dah? Barulah jawab dia illa Allahu. Baik. Inilah tuan-tuan yang dinamakan khabar. Khabar yang tak ada pada tulisan tapi ada pada syarahan. La ilaha maujudun bihaqqin. Tiada Tuhan itu maujud dengan sebenarnya melainkan Allah. Maka ulama' syarah lagi, melihat pula kepada peringkat manusia, maqam manusia, kepahaman semua tak sama. Maka ditakwilkan pula kepada perkataan yang lain. Ada yang mentakwilkan ma'budun bihaqqin. Disyarahkan lagi maqsudun bihaqqin. Disyarahkan lagi
mustaghna kalau hamba tak salah, yang terkaya. Ada ataupun matlubun yang biasa ulama guna. Matlubun bihaqin. Maka apa yang hamba nak syarahkan, inilah yang dikatakan khabar yang kita tak nampak, yang tak ada pada sebutan tapi ada pada penjiwaan. Tak ada pada sebutan, ada pada kepahaman. Tak ada pada sebutan, ada pada penafsiran. Sebab itulah hari ini terpecah satu rahsia. Kenapa selama ni bila Tok Imam nak berzikir, Tok Imam kata apa? Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makmum jawab, hayyun mawjud. Ni. Makmum tekan lagi, imam tekan lagi. La ilaha illallah. Hayyun maqsud, kata makmum. Imam tekan lagi. La ilaha illallah. Maka Bilal kata, hayyun ma'bud. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Di situlah rahsia bagaimana terbit, mawjud, ma'bud, maksud, matlub dan sebagainya. Jadi, memadai kuliah kita pada hari ini dalam edisi menjadikan zikir itu obat yang sebenar bagi hati. Bila mana kita tahu macam mana bentuk ubat yang sebenar, dos yang sebenar, had yang sebenar, masa yang sesuai untuk kita makan ubat supaya menghasilkan zikir yang sebenar, penghasilan yang sebenar. Cuma bagaimanakah cara nak menggunakan ilaha di mana, maujudun di mana? Tunggu di siri yang akan datang. Dah. Bukan tak nak bagi. Takut banyak sangat tak larat nak pikul. Biar sedikit asalkan menghasilkan manfaat. Biar sedikit agar kita boleh faham. Kerana sikit ni boleh masuk. Kalau banyak takut tercicir di pertengahan jalan.